Sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Walaupun pada zahirnya ayat ini nampak ringkas, tetapi maksud yang tersirat amat luas dan mendalam. Tanpa melengahkan masa, kita ikuti sambungan kupasan tajuk Peniaga Curang yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Fauzi Mustafa. Siapa lagi peniaga curang? Peniaga yang curang ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah peniaga yang tidak pedulikan kebajikan dalam perniagaan. Dalam Islam, perniagaan bukan sekadar keuntungan. Tetapi perniagaan ialah untuk memenuhi tanggungjawab agama dan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab agama apa benda ya? Yang pertama, nak memelihara agama. Yang kedua, memelihara nyawa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta benda. Sebab itu Allah mengharamkan perniagaan arak. Sebab arak boleh memberi kesan negatif kepada pemikiran. Sampai orang lalai, sembahyang dan sebagainya. Allah mengharamkan penjualan dadah, perniagaan dadah. Ya. Sampai pengkat dia mabuk, dia lupa sembahyang. Arak dia mabuk, dia boleh bunuh orang. Ya, dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita perhatikan. Kita berniaga bukan sekadar untuk keuntungan diri kita saja. Kadang-kadang kita berniaga untuk menolong orang lain. Sebab itu Nabi sebut, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak ambil berat tentang hal ehwal orang Islam, maka dia bukan daripada kalangan orang Islam. Apa salahnya kadang-kadang harga katakanlah RM10, kita jual dengan harga RM9 sebab orang itu tidak mampu. Kita bukan sekadar nak untung saja, kita nak bantu orang pun dia juga dalam perniagaan. Sebab Nabi sebut dia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, siapa orangnya? Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bantu orang lain, tolong orang lain. Kalau kita peniaga yang jujur, bantulah orang lain. Dia tak mampu, kita jual sekadar harga yang dia mampu beli. Alhamdulillah, Allah berkati perniagaan kita. InsyaAllah, Allah akan pulangkan balik keuntungan yang kita kurang pada hari ini. InsyaAllah, mungkin besok, mungkin minggu hadapan, mungkin bulan depan. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagaimana Nabi SAW mencela peniaga yang curang ini. Antara Nabi sebut, satu ketika Nabi berjalan melalui satu pasar, Nabi berjumpa dengan peniaga yang sedang menjual makanan. Ya, disebut dalam sebuah hadis, menjual buah-buahan. Lalu Nabi menyeluk tangannya sampai ke bawah bakul tersebut, yang atas cantik kering, yang bawah tu basah melekit-lekit. Ma hadza ya sahib hadza ta'am. Apa benda ini wahai peniaga? Kenapa di atas baik, kenapa di bawah basah? Qal asabathu sama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, malam tadi hujan lebat. So yang kena air tu, yang kena hujan tu saya letak bawah. Yang elok saya letak atas. Maka Nabi kata apa? Afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu nas. Kenapa awak tak letak yang basah, yang tak elok, yang buruk itu, ya, di atas, sehingga pembeli-pembeli nak beli tu nampak, oh yang ni tak elok, yang ni elok, dia boleh pilih. Nah, Nabi menyambung, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami, bukan daripada kalangan orang Islam. Lagi tuan-tuan dan puan-puan, siapa peniaga yang curang? Peniaga yang curang ialah peniaga yang menjual ataupun yang tidak mempeduli keselamatan pengguna. Ya, kita ingat, kadang-kadang kita menjual senjata api sewenang-wenangnya. Tak boleh. Datang budak umur 7 tahun, nak beli apa? Nak beli pistol. Pistol betul ke? Pistol mainan? Pistol betul lah. Kita pun jual. Maka jualan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab dia membahayakan keselamatan pengguna. Budak itu pun bahaya, orang lain pun bahaya. Berapa banyak kes-kes kita dengar budak menembak orang di sekolah. Disebabkan dia ada pistol yang betul, pistol api. Maka dengan sebab itu penjualannya dikira tidak diberkati dalam Islam ataupun haram. Sebab tidak kena kepada pembelinya yang betul. Sebab itu dalam Islam ada satu kaedah. Nabi menyebut, la darar wa la dirar.
tidak boleh memudaratkan orang lain. Apa sajalah, nak jual senjata api ke, nak jual bom ke, bom tangan ke, bom apa sekalipun, tidak boleh. Sebab dia membahayakan keselamatan pengguna. Dan juga membahayakan pengguna, membahayakan alam sekitar. Al-Muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah sebenarnya orang Islam yang mana orang Islam lain selamat daripada angkara tangannya dan juga angkara lidahnya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan barangan yang kita jual ataupun kita bakal hendak menjual, biarlah barangan tersebut memberikan faedah, manfaat kepada pengguna, alam sekitar dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan kita ini, saudara penonton yang budiman, ada kalanya kita diuji melalui anak-anak tak nak dengar cakap, ataupun ada isteri yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang bermasalah. Macam mana ni ustazah, suami pukul-pukul, marah-marah, itu tak kena dan sebagainya, anak melawan. Justru itu, amalkan doa di dalam surah Al-Hasyri ayat 21 untuk melembutkan hati insan yang kita sayangi ini, iaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan ke atas sebuah puncak gunung, nescaya engkau lihat gunung itu akan hancur lebur kerana takut kepada Allah. Bayangkan kalaulah gunung akan hancur apabila Al-Quran ini diturunkan ke atas puncaknya, apatah lagi hati manusia insya-Allah akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Baca, tiup dekat ubun anak-anak, ataupun beri kepada air, tiup dekat air, beri anak minum. Kalau anak puan-puan tinggal di asrama, tiup dekat air yang botol mineral besar tu, hantar kepada anak-anak. Kalau anak overseas dan sebagainya, bayang muka anak lepas solat. Semoga Allah akan lembutkan hati anak-anak. Demikian juga untuk suami, bukan lagi tiup di ubun-ubun, memang tak jalan. Nak tiup dekat mana? Tiup dekat tengkuk. Ada yang kata tiup kat pusat tu. Mana boleh tiup kat pusat tu, mesti tengok pusat kojo tu. Tiup kat tengkuk. Bila suami dah tidur, baca doa ni, tiup kat tengkuk suami. Oleh kerana mungkin ada suami yang mendengar ketika ini juga, ya. Ustazah, isteri saya garang, boleh saya baca doa ni? Ya, silakan tuan, ya. Suami boleh baca kepada isteri, isteri boleh baca kepada suami, tapi tiup di tengkuk bila pasangan kita dah tidur. Jangan suami tak tidur dah tiup dah. Mina, kenapa tengkuk abang seram je ni? Awak buat apa ni, Mina? Tunggu suami tidur dulu. Oleh kerana suami pun dengar, isteri pun dengar. Tiba-tiba malam ni suami kata, Mina, cepatlah tidur. Abang saya tak mengantuk, abanglah tidur dulu. Abang pun tak mengantuk, awaklah tidur dulu. Rupanya malam ni dua-dua tak nak tidur sebab dua-dua nak tiup meniup. Selamat tiup meniup, jangan pakai telekung, sudahlah. Bagi peniaga-peniaga yang sudah curang, sudah melakukan penipuan dalam timbangan sukatan, mereka nak kembali kepada ajaran yang sebenar. Mereka sudah sedar, mereka sudah insaf. Bagaimana caranya nak tebus dosa mereka balik? Mungkin ada di kaca TV, ada di hadapan saya pada masa ini. Yang pertama, peniaga hendaklah bertaubat nasuha dengan 4 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama, menyesal atas perbuatannya. Menyesal. Menyesalnya aku menjual bangkai ayam tak sembelih selama ini, aku menyesal. Yang kedua, meninggalkan aktiviti tersebut. Terus meninggalkan, jangan buat lagi, tutup kedai. Ataupun tak nak tutup kedai, tak apa, terima ayam yang disembelih dengan cara yang betul. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan, walaupun ada kesempatan. Aku tak mau dah, aku surrender, aku tak mau dah, ya. Yang keempat, pulangkan balik hak orang lain yang diambilnya, berikan kepada tuan punya haknya. Kalau kita ingat lagi, orang ini, si Mamat ni pernah beli ayam aku RM10, ayam tu ayam bangkai, ayam tak sembelih, pulangkan balik RM10 kepadanya, minta maaf daripadanya. Si Abu pula macam tu juga, RM5, kita pulangkan balik duitnya RM5, sekadar yang kita ingat, ya. Dan yang akhir sekali, kata Nabi SAW, banyakkan sedekah. Kalau kita penjual, kita rasa kita mungkin ada melakukan penipuan sedikit sebanyak dan sebagainya. Kadang-kadang penipuan ini bukan yang besar-besar, kecil-kecil saja. Saya tak untung banyak, RM1 je untung, padahal dia untung RM5. Itu menipu namanya tu.
Dia kata untung RM1 padahal untung RM5. Maka itu kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujar, wahai peniaga-peniaga semua, inna bai'akum hadha yahdurhul lagwu wal kadhib. Sesungguhnya perniagaan kamu ini kadang-kadang bercampur aduk dengan benda-benda yang lagau, benda-benda yang tak baik, dan benda-benda bohong, bercakap bohong. Ya. Fashawwibuhu bis sadaqah. Oleh itu, hendaklah kamu campurkan perniagaan kamu dengan sedekah. Maksudnya kita berniaga dalam masa yang sama kita bersedekah. Jadilah orang dermawan, jadilah orang pemurah hati. Kita berniaga, kadang-kadang dalam masa yang sama kita ingat masjid. Ya, ada kuliah masjid, kita bagilah makanan, kita tolong sponsor, taja makanan untuk surau dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau berlaku perniagaan kita yang ada sedikit sebanyak penipuan, ada sedikit sebanyak pembohongan, ada sedikit sebanyak benda-benda yang tak elok, insya-Allah Tuhan akan Tuhan akan imbangkan balik, Tuhan akan berkati perniagaan kita insya-Allah. Bagaimana pula untuk pengguna kita semua? Mungkin depan saya lah pengguna, pembeli, bukan peniaga. Saya pembeli, ustaz. Macam mana saya nak jaga diri saya supaya jangan ditipu oleh penjual ataupun peniaga yang curang ini? Mudah saja ya. Yang pertama, kita nak pergi ke pasar daripada rumah lagi, tuan-tuan, bacalah ya kalimah ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Baca banyak-banyak. Ulang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah, dan Allah sebaik-baik wakil. Ya, Allah sebaik-baik orang tengah antara kita berurusan dengan peniaga tu. Allah akan jadi orang tengah. Allah akan jaga diri kita jangan sampai ditipu oleh peniaga yang curang. Baca yang tu, ya. Kemudian bacalah surah Ghafir ayat 44. Ya, ayat 44 surah Ghafir. Tuhan menyebut, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Apa maksudnya? Ini doa ya. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah memandang, melihat kepada seluruh hamba-Nya. Allah lihat kepada pembeli, Allah lihat kepada pengguna, Allah melihat kepada peniaga. Dan bila kita dah serah kepada Allah, Allah akan jaga kita insya-Allah. Tidak akan menjadi mangsa kepada penipuan. Ya. Kemudian yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, baca doa sebelum masuk pasar. Ya. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni as'aluka hadhihi suq wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Dengan nama Allah, ya Allah Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan pasar ini dan apa-apa kebaikan yang terdapat dalam pasar ini. Dan aku berlindung denganmu daripada keburukan pasar ini dan apa-apa keburukan yang terdapat dalam pasar ini. Dan bagi peniaga pula, ya, masa-masa berniaga, bacalah doa banyak-banyak. Ya Allah Tuhanku, lindungilah aku daripada menipu pembeli ataupun pelanggan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya ialah, marilah sama-sama kalau kita menjadi peniaga, jadilah peniaga yang jujur, amanah, bukan peniaga yang curang kepada pembeli. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah masa teman muhasabah diri melabuhkan tirai. Semoga perbincangan pada minggu ini memberi manfaat kepada kita semua. Rezeki yang halal lagi berkat mempengaruhi kehidupan setiap insan. Al-Hidayah diakhiri dengan petikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, yang bermaksud, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa menjaga diri dari syubhat, nescaya ia terlepas untuk kehormatannya dan agamanya. Dan sesiapa jatuh ke dalam syubhat, nescaya terperosoklah ia ke dalam yang haram, seperti pengembala yang mengembala keliling hutan larangan, maka besarlah kemungkinan terjatuh ke dalamnya. Sebelum mengundur diri, saya bagi pihak penerbitan Al-Hidayah mengucapkan salam penuh ukhuwah. Semoga berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Para Rasul Nabi-Nabi adalah cahaya ilahi, memimpin umat dari kekufuran, membawa rahmat ke seluruh alam.